Tuan-tuan sekalian, salah satu amalan yang baik, yang paling utama, boleh melengkapkan ibadat puasa kita, selain daripada kita menahan makan dan minum, syahwat, menahan pandangan mata, menahan mulut daripada kita bercakap yang tidak baik pada siang hari dan juga malam hari pada bulan Ramadan. Maka di akhir Ramadan ada lagi satu amalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu i'tikaf. I'tikaf ini adalah satu amalan yang Rasulullah tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal dalam hidupnya sehinggalah baginda wafat. Dan pada tahun yang terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam wafat tu, baginda i'tikaf 20 hari. Ini menunjukkan kepada kita bahawa i'tikaf adalah salah satu amalan utama di dalam bulan Ramadan, khasnya di 10 yang terakhir. Tuan-tuan sekalian, sebelum kita pergi jauh, apa makna? Kita tengok dulu apa makna i'tikaf. I'tikaf dalam bahasa mudahnya ialah usaha seseorang duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid dengan cara seorang, dengan cara tertentu. Dia juga merupakan satu orang duduk bersendirian. Kalau kita dalam bahasa mudah, kita duduk seorang dalam masjid tu dan kita niat i'tikaf, jadilah i'tikaf dalam bahasa mudah ya. Jadi apabila kita nak i'tikaf, kita masuk dalam masjid, kita niat i'tikaf. Itulah i'tikaf, khasnya dalam bulan Ramadan tadi. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok di dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang disebut tadi, ada beberapa hadis yang telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang i'tikaf ni, khasnya i'tikaf pada 10 akhir Ramadan. Hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadhan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriktikaf 10 terakhir Ramadan sehingga baginda wafat. Kemudian lepas itu isteri-isteri baginda beriktikaf. Ini merupakan satu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya di bulan Ramadan dan 10 terakhir. Selain daripada itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis berhubung dengan i'tikaf. Katanya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawma. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada setiap Ramadan 10 hari. 10 hari. Tetapi apabila di tahun dia ambil oleh Allah, kembali kepada Allah, pada tahun akhirnya Rasulullah i'tikaf selama 20 hari. Baik tuan-tuan, ini dalil daripada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan i'tikaf pada setiap Ramadan dan selama 10 hari. Akhir sekali sebelum baginda wafat 20 hari. Kita tanya belah-belah, kita tanya kita. Yang pertama nak tanya, kita pernah i'tikaf ke tak? Puasa lama dah? Ada orang jawab, alhamdulillah ada orang i'tikaf. Boleh jadi juga ada di kalangan masyarakat kita ni ada hak tak pernah i'tikaf.
Baik. Hak punah iktikaf tu. Iktikaf selama mana? Iktikaf selama hamba duduk di masjid. Selama mana? Sementara aja. Selama mana? Pelatih-pelatih kau jemaah. Tak apa, iktikaf je kat mana sementara ada iktikaf. Boleh juga. Iktikaf sementara. Ada orang iktikaf semalam, ada orang iktikaf sehari, ada hak 2 hari, ada hak 10 hari, masing-masing. Tapi tak apa, yang pentingnya ada iktikaf. Tuan-tuan sekalian, kita nak tengok apa hukum di segi iktikaf. Adakah dia jadi wajib, adakah dia sunat atau sebagainya. Baik. Kalau kita tengok para ulama, imam-imam mazhab yang sahih dan semua umat Islam telah bersepakat bahawa iktikaf 10 hari terakhir pada bulan Ramadan adalah sunnatum muakkadah, sunat muakkad. Kerana mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia buat dalam iktikaf tu bapa duk cari 10 Ramadan terakhir ni kerana harap-harap pada malam likungan 10 terakhir tu ada malam Al-Qadar. Bapa dia jadi sunat muakkad, tak jadi wajib. Sebab Rasulullah tidak suruh kita buat dengan lafaz yang menandakan wajib. Tapi Rasulullah buat. Apabila benda itu tidak ada tanda-tanda yang menandakan dia satu tututan yang tak boleh tak buat, maka dia adalah dilihat oleh para ulama sebagai sunnah muakkad. Sunat muakkad ada sunnatun muakkadatun. Baik tuan-tuan, kita apabila bunyi sunat ni lekeh selalu dah lah. Apabila bunyi sunat je tak apa tak buat. Tu standard kita mikir. Kita ubah sikit setara kita mikir tuan-tuan. Biarlah sunat ke sunat muakkad ke gapo istilah yang telah diberi oleh para ulama, kalau kita betul-betul nak cari kebaikan, apa Nabi buat yang kita mampu buat, kita buat. Kita tak situ dulu sebelum hari sunat ke gapo ke tu ke ni, kita tengok Nabi buat. Dan Nabi buat ni tak tinggal dah ni. Cuma dia tak ada suruh lah. Dengan cara yang tegas. Kita sebagai orang yang mengaku cinta ke Nabi, cinta ke Rasul, taat ke Allah, taat ke Rasul, marilah sama-sama kita berazam dan menaruh keyakinan dan meletakkan keinginan yang sungguh-sungguh kita nak buat serupa Rasulullah buat. Apabila kita letak situ tuan-tuan, insya-Allah amalan kita jadi baik. Karena itulah bagi kita sunat, walaupun dia sunat disebut sunat dan sunat ni sunat muakkad, adalah satu perkara yang sangat-sangat dituntut. Kerana apa dituntut? Kerana yang pertama Rasulullah sentiasa buat. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat itu perlu kita contoh dalam hidup kita. Dan apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut malam Lailatul Qadar ada dalam malam-malam ganjil di malam-malam 10 yang terakhir. Kerana tu tuan-tuan, kalau kita ni jenis orang sibuk lah. Kita ni jenis orang sibuk, kita bolehlah iktikaf pada malam-malam tertentu dan kita boleh pilih malam-malam mana kita nak, terutamanya malam-malam ganjil. Tak ada arah lah tuan-tuan, kita ni hidup orang kata akhir zaman. Orang kata hidup akhir zaman ni lorak, sibuk. Nak iktikaf tak ada. Pok kita nak iktikaf tak ada. Sebab apa tak ada? Tak ada perancangan. Kalau kita ada perancangan boleh sangat. Iktikaf apa tak bolehnya? Mengodok kita belakang. Tapi oleh kerana kita tahu rancang daripada awal, maka jadi kekok sikit. Rasulullah ni amo kata, amo tengoklah, kalau nak banding dengan kita ni tak boleh nak banding. Sibuk dia.
Dia rasul lagi, nabi lagi, ketua negara lagi, isteri pun ramai. Isteri ramai Rasulullah. Tak. Rakyat pun ramai. Masalah pun banyak. Etikah. Sebab apa? Sebab dia rancang. Kita tak sebanyak mana kerja kita. Sekara dua kara ya kerja kita. Isteri pun tak ramai, anak pun tak ramai. Tapi tak ada nak etikah. Bapa? Secara jujur kita kerja, kita tak rancang. Tak ada perancangan dalam hidup kita. Baik. Kerana tu tuan-tuan, hak lepas-lepas tu biar. Kita tak boleh nak karang kelik dah hak lepas. Kita tengok ala ke depan. Kita tengok ala ke depan. Oh, kita kalau kita jumpa hari ni, kita jumpa hadis. Tuan-tuan, apabila kita jumpa hadis lagu ni, kita tengok Rasulullah iktikaf. Sejak daripada ada puasa ni diperlukan puasa dia iktikaf, maka kita cuba buat mengikut sekadar hak kita boleh. Dan niat kita tuan-tuan nak ikut Rasulullah ni, itulah pahala yang sangat besar. Kita panggil niyatul ittiba', niat nak ikut. Hak ni pahala besar. Hak buat tu niat ikut tu. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, kalau sekiranya kamu betul-betul cintakan Allah, sayangi Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikut aku, ikut Rasulullah. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampun dosa kamu. Tuan-tuan, kita tengok sini, kita tengok dengan jelas dan terang. Kita nak iktikaf ni ialah mutaba'atun Nabi, nak ikut cara Nabi. Tak ada orang atas dunia ni yang paling baik selain daripada orang yang berazam sungguh-sungguh nak ikut cara Nabi. Dalam hidup dia, dalam amal ibadat dia, dalam pergaulan dia ikut cara Nabi. Hatta dalam buat mentadbir urusan kehidupan keluarga, negeri dan negara pun tidak ada orang paling baik selain daripada orang buat contoh ke Nabi. Kerana itulah Rasulullah SAW disebut oleh Allah sebagai contoh dalam semua perkara. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh terbaik bagi orang yang mengharapkan Allah dan juga beriman dengan hari akhirat dan nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Tuan-tuan sekalian, kita tahu hukumnya sunat muakkad. So kecuali wajib. Ada juga jadi wajib iktikaf ni kalau orang bernazar. Orang bernazar nak iktikaf jadi wajib lah. Sebab nazar-nazar ni sebenarnya tidak wajib. Barang tidak wajib dia pun wajib, maka wajib atas dia. Walau bagaimanapun Rasulullah SAW tu dia pun ingat tak sedut nazar lah. Kalau dia nazar jadi payuh. Umpamanya kalau budak-budak mak ayah, kalau anak aku pas puasa aku nak puasa, atau nak melih kambing ke, misalnya, sebenarnya orang nazar ni Rasulullah kata orang kedekut. Nanti boleh nikmat baru nak buat kebaikan, nanti pas puasa baru nak melih kambing. Misal tu tak pas periksa pun, tidak kait dengan periksa gapo, nak meleh-meleh kami pakat makan. Ni nanti boleh moga baru nak buat kebaikan. Tu Rasulullah kata orang nazar ni yustakhraju minal bakhil, orang kedekut. Kerana tu kalau kita tak jadi orang kedekut, tak usah nazar lah mana. Tapi kalau nazar kena buat. Siapa-siapa menazar untuk taat kepada Allah, dia kena tunai. Asalnya
puasa supaya nak puasa, kita kata puasa supaya hari ni hari senang. Hari senang ni nak puasa tak puasa boleh, itu dah bagus puasa. Tapi kalau kita kata saya bernazar nak puasa hari senang, wajib dah lah puasa. Jadi tuan-tuan, nazar ni walaupun boleh tidak digalakkan. Begitu juga boleh kita lakukan iktikaf ni tuan-tuan, tidak nanti ke 10 Ramadan terakhir. Boleh bila-bila. Dan boleh kita iktikaf di mana-mana masjid. Tidak hanya Masjid Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Madinah dan Masjid Aqsa. Bukan setakat 3 masjid itu saja, tetapi boleh kita buat di mana-mana masjid. Dan iktikaf ni boleh kita buat walaupun kita tak puasa. Hak comelnya iktikaf, hak paling top iktikaf pada bulan puasa di Masjidil Haram. Hak tu bagus. Kalau orang pergi Mekah, bagus dia iktikaf di Masjidil Haram. Baik tuan-tuan, apa kelebihan iktikaf? Iktikaf ni banyak kelebihan, antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari thalatha khanadiqa kullu khandaqin ab'adu ma bainal khafiqain. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang beriktikaf 1 hari kerana menuntut keridaan Allah, nescaya Allah jadikan di antaranya dan di antara api neraka berjauhan 3 buah parit, di mana jarak di antara tiap-tiap satu parit lebih jauh daripada jarak antara 2 mata angin. Jauhlah tuan-tuan 2 mata angin. Jadi Allah dinding jarak kita ada parit, 3 parit. Antara parit tu dengan luah parit tu antara 2 mata angin, timur barat. Itu pahala iktikaf tuan-tuan. Jadi besar pahala iktikaf ni, sangat besar untuk kita jauh daripada api neraka. Hak kita tak senya tuan-tuan, susah. Susah sebenar apa dia? Susah sebenar ialah neraka. Hak lain susah tapi tak boleh nak banding dengan susah neraka. Baik tuan-tuan, apa tujuan ataupun hikmah iktikaf? Pertama ialah untuk memberi kelapangan ataupun memberi peluang kepada diri kita lari daripada kesibukan dunia dan keluarga, lari sekejap, menghasilkan diri sekejap, demi mencari kejernihan jiwa dan membina kekuatan sebagai bekalan jentera dalam melancarkan kegiatan hidup secara lebih baik pada masa akan datang. Kita ni tuan-tuan setahun sibuk dengan kerja-kerja. Ambillah masa di akhir Ramadan, kita nak bersih diri, nak luarkan masa, nak tadabbur, nak dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak cuci jiwa kita. Orang kata tak boleh kau duduk di rumah, boleh, tapi dia jadi sibuk. Sibuk macam-macam. Kita mari duduk masjid kita ni kan, mari duduk sini, duduk tenang. Kita berzikir, kita baca Quran, kita mengaji, kita bermuzakarah, kita dapat ilmu, maklumat, macam-macam kita boleh buat. Beza dengan kita duduk di rumah. Kita duduk di rumah kan macam-macam gua di rumah dengan TV pun ada. Enggak TV pada bulan puasa ni, subhanallah. Cerita awak tobik dia, tobik punya puasa. Nak gaya ke duduk dapur lah, nak gaya ke duduk luar lah, macam-macam cerita tu kat dia kata sedap-sedap lah boleh puasa, sehingga nak nanak jangan nanak lagi. Akhir sekali tak ada kita nak nanak, kena beli kedai tu, nah TV nya goda kita.
TV boleh goda kita ni tuan, sebab kita suruh dia goda kita. Kita biar dia goda kita. Jadi kalau apa ni, kita mari duduk di masjid tu, tak ada lah moga sibuk sangat tu, dia akan hilang sikit-sikit. Yang keduanya, kalau Ramadan merupakan sebulan ujian penuh dengan rahmat bagi masa setahun, maka iktikaf pada 10 akhir Ramadan adalah merupakan ujian khas yang lebih tinggi kepada orang yang berjaya menempuh Ramadan secara umumnya. Bulan-sebulan Ramadan ni ujian dah, hebat dah tuan-tuan. Apabila kita boleh buat 10 ni, hak ni comel daripada yang comel. Orang kata hak comel daripada hak comel. Sebulan ni kita boleh kawal diri kita dengan cara yang baik, tapi kita iktikaf pula lagi mercu, kita tanda mercu lebih baik lagi, hak comel lebih baik lagi. Kerana tu tuan-tuan, di dalam iktikaf yang kita selalu 10 terakhir tu ada selalu kita sebut malam al-qadar. Yang ketiganya, untuk mendapat malam Lailatul Qadar tadi. Apa pentingnya tuan-tuan malam Lailatul Qadar? Kebanyakan kita apabila sebut malam Lailatul Qadar ni, ialah kita ada satu ayat, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu, satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni 84 tahun lebih sikit. Gak kita tengok tak ramai orang siapa 80 tahun hidup. Kalau siapa 80 tahun pun tak apa cekak. Bukan tua tapi jadi lama tak apa cekak. Jadi amalan kita sehari semalam tu boleh cover hidup kita seluruh. Gapo dia tak tahu. Allah nak wik kita, Allah janji. Tapi gitulah, mana satu lawan 1000 bulan. Kalau kita biasa dengar, satu kebajikan dia bagi 700 dan Allah gana lagi. Tapi istimewa dalam bulan Ramadan, satu malam Lailatul Qadr, amalan pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan, jadi hak ni hak Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh rebut. Kalau kita duduk di rumah pun buat amalan juga. Tetapi amalan di rumah tu lagu tu lah, kita boleh tahu lah, kita pun tahu duduk di rumah. Tapi kalau kita duduk iktikaf di masjid, kebaikan itu lebih baik daripada kita duduk di rumah. Kita duduk di rumah, kita nak baca Quran, tak ada orang baca Quran, kita seorang baca Quran, tak ada rangsangan, tak ada motivasi. Mari duduk masjid, kita tengok jerut tu ada orang baca Quran, jerut ni ada orang baca Quran, pak kita nak baca Quran gatek lah. Itu motivasi kita. Jadi kita pun boleh baca Quran, ataupun kita pakat baca ramai-ramai, baca seorang hak lain pakat dengar pun boleh juga. Amo pernah ikut dia duduk ramai-ramai baca Quran. Mari duduk ramai-ramai, dia ada satu masalahnya, orang yang tak boleh baca Quran dia tak boleh masuk. Betul alik dia nak masuk mana, moga dia tak boleh baca. Siapa gila dia ya, dia tak boleh baca kan, jadi dia malulah. Kita buat kaedah lagu ni, kita buat kaedah, mari duduk ramai-ramai, siapa nak baca-baca, siapa tak boleh baca dengar. Ada 2-3 orang yang tak baca kan, dia boleh duduk ramai. Kalau kita nak suruh dia baca kan, esok tak ada lah dia ni. Lagu tu dia kena cara motivasi kita. Bagi orang yang tak boleh baca, tak apa, tak boleh baca pun mari duduk ramai-ramai, dengar orang baca, boleh pahala. Walaupun kita tak baca, dengar Quran ni boleh pahala. Dia pun rasa tak apalah lagu tu kan. Tapi jangan suruhlah dia baca, ya dia dengar saja. Bila-bila kalau dia berasa tak kena dengar saja, kena baca, kita buat kelas ke dia. Jadi gitu. Jadi kita tengok tu cara-cara kita, pakat-pakat jangan serah hati dia. Orang kita ni kat mudah sensitif doa lah. Bak ke agama ni, gak nak kebaikan ni, dia mudah serah hati. Rukun iktikaf tuan-tuan. Iktikaf ni ada 4 rukun. Ni bila-bila kita peringat balik. Yang pertama, rukun dia
duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid, berdiam diri dia panggil duduk dalam masjid, sekadar tamak nina. Mai duduk cengok. Jadi itu. Tamak nina dalam rokok. Supaya tamak nina dalam rokok. Dalam rokok ni baca subhana rabbiyal a'la 3 kali kat tamak nina dalam tu. Setara tu je. Mai duduk cengok dalam masjid, sekadar tamak nina dalam rokok. Yang kedua, niat. Kena niat. Duduk dalam masjid tak niat tak jadi. Lama duduk masjid tapi tak niat. Hari ni niat ke tak ni? Niat weh. Rugi. Niat iktikaf tu lama duduk dalam masjid ni. Boleh niat iktikaf. Kalau tak niat lagi, niat lah ni. Niat. Ataupun kita tubik, lepas tu mari nak baru semula. Niat balik. Yang ketiga, orang iktikaf tadi syarat dia Islam, berakal, bersih daripada haid dan nifas atau janabah, serta mendapat izin suami kalau ada suami. Orang puan boleh iktikaf tapi dengan dapat izin suami atau suami dia mari juga, tak ada masalah. Tepatnya iktikaf tadi dalam masjid. Tu ada 4 perkara. Yang pertama, dia diri. Yang kedua, niat. Yang ketiga, Islam. Syarat dia Islam, berakal, bersih daripada haid dan nifas ataupun bersih daripada janabah. Yang keempat, iktikaf tu dalam masjid. Kerana tu tak boleh iktikaf dalam rumah, kecuali rumah tu rumah masjid, tak apalah. Baik tuan-tuan, lagu mana realiti iktikaf dalam masyarakat kita? Umat Islam kita ni ramai seluruh dunia puasa. Tapi kalau kita nak tengok orang yang beriktikaf 10 akhir dalam bulan Ramadan ni, banding dengan orang puasa sikit ya. Maka kerana itulah Ibnu Syihab Az-Zuhri kata gini, dia kata, ajaban lil muslimin tarakul i'tikafa wan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatrukhu munzu dakhala al-Madinah hatta qabadahu Allah. Maksudnya, hegai orang Islam tidak i'tikaf, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dia masuk Madinah, dia perlu puasa dulu, dia tak tinggal i'tikaf sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menjemput dia kembali. Ni Ibnu Zuhri, Syihab Az-Zuhri, dia kata hegai apa dia kata. Enggak kita pakla ni pun hegai. Dia hegai tu zaman dia tu, zaman juruh tu. Tak ramai dah orang i'tikaf kat zaman hak tak juruh ni enggak. Tinggal apa-apa kita. Karena tu kalau kita tengok masjid, kita boleh jalan, tapi agak-agak lepas dengar hadis ni tak ada masjid, tak ada i'tikaf lah pulaknya, insya-Allah. Kalau kita jalan tuan-tuan, mana masjid i'tikaf kat apa kita ni? Tak banyak ada pun. Dan tak banyak masjid yang ada orang i'tikaf. Hak orang i'tikaf tu pula tak ada pula, tak ramai pula. Gitulah hak sebenar-benarnya hak berlaku. Kerana itulah tuan-tuan, kita biar kita niat dulu. Sebelum masuk puasa ni, niat nak i'tikaf. Masuk puasa niat nak i'tikaf. Dan 10 terakhir tu memang niat nak i'tikaf. Insya-Allah kita boleh dapat keizinan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan. Masjid mana boleh kita? Masjid lagu mana hak boleh kita i'tikaf? Ya, masjid yang paling baik i'tikaf ialah Masjidil Haram, Mekah, Masjid Madinah di Madinah, Masjid Nabi, dan Masjidil Aqsa. Itu yang paling baik. Dan sah kita boleh buat i'tikaf di mana-mana masjid. Masjid ni kalau ada di Sutuh boleh naik duduk atas tu, boleh i'tikaf. Dan bagi orang perempuan nak i'tikaf boleh juga. Kalau masjid kita ni boleh ada bahagiannya duduk berasing. Tapi kalau nak i'tikaf, kalau orang ada suami tu, mari dengan suami dia.
Kalau dia mari etikah, suami tak mari tu, kena heret tok lelaki mari. Apa ni kata, jadi juruh isteri pula. Kena juruh kedua-dua. Baik, cara etikah 10 akhir Ramadan. Bila kita pergi fokus 10 akhir Ramadan, lagu mana kita nak buat? Yang pertama sekali, kita mula masuk masjid sebelum jatuh matahari bagi petang hari ke-20 Ramadan dengan niat etikah 10 akhir Ramadan. Kita mari hari 20, petang 20 sebelum gorek. Mari buka puasa sini lah, bahasa mudah kak. Kita masuk masjid kita, sebagai contoh, kita mari masjid kita ni hari 20 malam 21. Mari 20 malam 21 tu, mari buka puasa sini. Itu yang pertama. Dan keluarnya bila? Ni etikah 10 ni. Keluarnya ialah pada pagi hari raya atau setelah gorek malam raya. Tu buat kita panggil etikah 10 hari terakhir. Kalau kita kata nak etikah 10 hari kak, itulah waktu dia akhir petang 20, tubik kelik hari raya pagi ataupun malam raya. Setelah istihar raya esok, boleh kelik lah. Yang kedua, bagi orang bertikah boleh bawa lembek. Boleh bawa lembek lah. Kalau kita sakit belakang nanti dia bawa lembek, tak apa. Yang ketiga, buat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Apabila masuk mari iktikaf, buat sunat tahiyatul masjid. Kamu duduk dalam masjid dan tidak tubik kecuali ada sebab-sebab tertentu. Nak pergi bilik air gilah, tak apa. Nak pergi tandas lagi, tak ada masalah. Dan boleh kita iktikaf secara tidak penuh 10. Tak ada satu. Kita nak iktikaf 1 malam, tak apa. Nak iktikaf sekerat malam, tak apa. Nak iktikaf antara tunggu sembahyang, tak apa. Boleh, tak ada masalah. Asal nak iktikaf ya. Tuan-tuan, yang pentingnya biarlah kita Ramadan akan datang ni tercatat dalam surah amalan kita, tahun ni kita iktikaf. Kalau tak ada catat, teruklah, debeklah puasa kita. Biar sikit pun tak apa, asalkan ada. Baik. Tuan-tuan, apabila kita iktikaf ni tak boleh tubik langsung nak ke? Tu persoalan juga. Baik. Ada sebab-sebab boleh kita tubik daripada masjid. Tubik setara mana? Kita tengok. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza i'takafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis yang maksudnya dia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda beriktikaf, baginda menghulurkan mendekatkan kepalanya kepada aku, maka aku pun menyikat rambutnya dan baginda tidak masuk ke dalam rumah kecuali kerana ada hajat orang. Dia lagu mana tuan-tuan? Masjid para Rasulullah, masjid Rasul tu dengan rumah dia dekat je, boleh hulur kepala. Dia hulur kepala kot nela ke mana gitulah. Jadi apabila dia hulur kepala tu, Siti Aisyah tunduk sisi rambut dia. Artinya isteri ni saya ketuk laki tulis sisi rambut. Kat kita jagalah bagian ni. Ada ke sisi rambut tu laki? Ikut dia nak sisi ke tak sisi, tak ada cara. Tu ni ilmu yang kita boleh belajar. Kadang-kadang kita baca gitu je, tapi sebenarnya Rasulullah raya banyak ilmu. Yang pertama, ketika iktikaf tu boleh isteri jamu suami, suami jamu isteri. Boleh berhubungan dengan orang di luar daripada iktikaf. Itu ilmu kita boleh.
Dan i'tikaf tadi Rasulullah, Aisyah kata Rasulullah tak keluar daripada masjid kecuali ada hajat orang dengan dia. Mana dia keluar? Artinya i'tikaf tu tak putus. Gitu kita ngaji lagu tu. Kita boleh faham lagu tu. Ibnu Hajar berkata maksud hajatul insan di sini ditafsirkan oleh Zuhri dengan berkata hajatul insan ni buai kecil, buai besar. Di mana telah ittifaq semua ulama bahawa dikecualikan daripada keduanya. Maksudnya kalau kita duduk i'tikaf bilik air luar daripada masjid, kita keluar pergi ke bilik air, maka tak ada masalah, tidak putus i'tikaf kita. Tegak Imam Nawawi, dia kata berkata sahabat-sahabat kami harus bagi orang beriktikaf keluar masjid kerana mandi junub. Ia hasil kalau dia mimpi dalam tidur dia, itu tidak khilaf pergi mandi. Walau bagaimanapun dirumuskan bahawa sebab-sebab keuzuran atau keuzuran yang diharukan bagi orang iktikaf keluar masjid secara tidak dianggap putus mualaf iktikafnya dan tidak berhajat kepada pembaharuan semula niatnya apabila ia masuk semula setelah hilang sebab dan keuzurannya. Ialah antara lain qada hajat. Orang nak buai besar, buai kecil, tidak perlu niat semula. Yang kedua mandi junub. Yang ketiga ambil wuduk. Yang keempat nyuci basuh najis yang kena pada badan atau pakaian. Yang kelima sakit, sakit berat atau sakit boleh mengotorkan masjid. Yang keenamnya orang datang haid. Yang ketujuh takut bahaya mana-mana pihak. Yang ke-8 kecemasan. Ke-9 ada paksaan sebab secara kekerasan. Yang ke-10 kerana nak makan, nak minum. Tak ada makanan, boleh keluar untuk mencari makan. Tuan-tuan sekalian, kita pergi sikit lagi pembaharuan niat. Jadi tuan-tuan kita sambung lepas ini insya-Allah.